wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur, terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Syukur kita di atas nikmat hidup yang masih diberi. Syukur kita dapat Islam, dan syukur Allah Ta'ala jadikan kita boleh membenarkan semua ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan itu kita boleh taat patuh perintahnya, meninggalkan larangannya. Syukur juga boleh masih lagi diberikan kepada kita kesihatan, lapang masa. Begitu juga hidayah taufik yang masih dikekalkan kepada kita, dengan itu dapat hadir untuk solat asar berjemaah di masjid ini. Dan syukur banyak-banyak kita, kalau nisbah saya kali pertama ke masjid baru kita ni, syukur banyak-banyak Allah Ta'ala bagi limpah kurnia yang sebegitu. Mudah-mudahan tukar masjid baru lagi kuat langkah mengaji, lagi kuat mengaji, lagi banyak aktiviti. Pasal dia kalau ikut lagi susah, lagi cabaran banyak, tempat pun jauh. Dia silap ada pantang sikit tu tak payah. Lagi besar cabaran, insya-Allah kita jadikan tu sebagai sebab untuk jadikan kita bertakwa pada Allah SWT, insya-Allah. Jadi syukur kita dan sekalian atas semua nikmat itu. Dan kita dalam masjid ni ada peluang mendapat iktikaf ke kita. Selalu duduk surau je. Jadi kalau tak niat lagi, main niat sama-sama. Lafaz niatnya saja aku iktikaf dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala. Dengan kita hadirkan niat itu dan pastikan dan khususkan adanya kita dalam masjid ini adalah semata-mata untuk iktikaf dan mencari ridha Allah Ta'ala, maka insya-Allah sepanjang keberadaan kita dalam masjid ni adalah dihitung dan dinilai Allah Ta'ala sebagai sebahagian daripada amal salih kita. Amin. Hadirin sekalian, kalau ikut perbincangan kita yang lepas ni, kita dah selesai dalam bab akidah qasar dan jamak tu. Cuma ada bab jamak sikit yang kita yang belum selesai kan, tentang masalah hujan. Untuk hari ni rasanya saya tak selesaikan ke bab sembahyang jamak itu. Sebab sembahyang jamak bab hujan tu, kalau nisbah zaman dah ni, kalau nisbah saya sendiri tak pernah buat pun sembahyang jamak hujan tu. Jadi rasanya munasabah dengan kita dah hampir nak puasa ni, saya nak masuk bab puasa untuk kita muzakarah sikit di situ. Jadi untuk itu kitab kita ni di muka surat 76, Kitabu Ahkamis Siyam. InsyaAllah kita bicara bab puasa sikit. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala, Kitabu Ahkamis Siyami wa huwa wa sawmu masdarani ma'nahuma lughatan al-imsaku wa syar'an imsaku an syai'in an muftirin bi niyatin makhsusatin jami'a naharin qabilin li sawmi min muslimin aqilin tahirin min haidin wa nifasin. Baik, insya-Allah kita nak mula masuk bab puasa ni. Kata musannif, Kitabu Ahkamis Siyam, kitab nak bicarakan hukum hakam yang berkaitan puasa. Dia mulakan bab dia dengan kitab. Istilah kitab ni ialah kalau dalam bab fiqh tak diistilahkan kitab, melainkan dialah satu tajuk yang memang telah digunakan oleh ulama fiqh kita, nak menunjukkan di dalam dia ada beberapa fasal, beberapa bab yang nak menghuraikan dengan setelitinya apa kandungan dalam kitab. Itu dipanggil kitab. Jadi kitab ni ialah topik besar yang di dalam dia ada pasal-pasal, dan juga ataupun ada dalam dia bab-bab untuk menghuraikan tajuk ini.
Itu dipanggil kitab. Adapun dalam hal-hal yang kita akan jumpa akan datang, kita akan jumpa paslun. Dia menggunakan bahasa pasal, istilah dalam kitab fiqh. Bila disebut pasal, maksudnya dia adalah ceraian masalah daripada beberapa huraian yang sepatutnya diberi di dalam sesuatu kitab. Itulah sekali lalu kan, untuk kitab dan pasal tu. Pasal yang tu ialah istilah-istilah yang dipakai dalam kitab fiqh ni. Baik, macam mana pun kita tengok dia bagi huraian siyam dulu. Dia kata kitab ahkam siyam. Dengan terjemah tu, ini kitab nak bicarakan puasa. Kata dia, wahwa, perkataan as-siyam itu, wasaum dan perkataan saum, kata dia masdarani ialah dua kalimah masdar, makna saum dan siyam ni lughatan pada bahasa al-imsaku adalah dengan makna menahan diri. Jadi pertama dia nak bahasa sikit. Pertama dia nak sebut siyam dan saum. Kalau kita belajar bahasa Arab, siyam dan saum daripada perkataan soma yasumu, sauman siyaman. Kalau dalam Quran pun ada sebut dengan perkataan kutiba alaikumus siyam. Jadi ada perkataan siyam. Begitu juga ada perkataan saum. Kalau kita selalu niat yang diajar oleh ulama kita tu, nama itu sauma ghadin, saum, ada saum. Begitu juga dalam Quran pun ada perkataan saum. Inni nadartu lirrahmani sauma, ada perkataan sauma, ada perkataan saum. Jadi saum, siam, kalau ikut daripada kata dasar yang sama, kalau fi'il madhinya daripada sama yasumu, dan maksud pun sama. Kata dia dari segi bahasa maksudnya imsak, tahan. Jadi munasabah ibadat puasa kita tu dengan bahasa Arab yang dah datang sebelum daripada Quran, mereka pun dah menggunakan makna tahan. Jadi datang je Islam mengubah makna Arab, asal makna tahan macam-macam perkara, tetapi telah digunakan dengan datangnya Islam, datangnya Nabi SAW menggunakan makna saum itu dengan makna menahan diri dengan beberapa rukun syarat tertentu disebut depan ni, atas kerana nak ibadat pada Allah Ta'ala mula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Jadi diberikan dipinasi macam tu, untuk mentarifkan saum tu, siyam tu. Sedikit kalau kita masih bicara tentang bahasa tu, kaedah dalam kitab tuan-tuan, apa saja pembahasan dalam kitab, biasanya kalau kitab yang ada syarah macam kita pegang Fathul Qarib ni, dia akan membahaskan sesuatu tajuk tu, dia akan bahas bahasa, lepas tu syarah. Mereka memang dah jadi tertib bahas begini kerana bahasa Arab ni sebelum datangnya Quran, Arab memang dah jadi kegunaan bahasa mereka, bahasa Quran ni. Cuma makna yang dia orang pakai taklah macam mana yang datangnya Islam yang kita dah pakai lah ni. Maksudnya sebelum datangnya Rasulullah dulu, sebelum datangnya Islam, makna-makna yang mereka pakai, mereka tu orang Arab, mereka pakai itu adalah berbeza dengan yang kita pakai. Satu antara fungsi ataupun peranannya Islam, Quran, datangnya Islam, datangnya Quran, dia mengubah penggunaan bahasa Arab daripada makna yang asal kepada makna syarak. Satu dalam kitab dia mesti bahas tu. Dua, ada istilah bahasa, lepas tu syarak. Maksudnya dalam Islam apa maksud? Sebelum dalam Islam ni apa maksud? Satu, kitab ni biasanya dia bahas dua perkara. Cuma sedikit saya nak sebut format dan disiplin ilmu ni. Ulama kita dia memang kalau dia amanah betul dengan ilmu, setiap benda yang nak bahas, dia nak bagi syarahan, biasanya dia akan bagi definisi dengan bahasa, lepas tu barulah disyarahkan mengikut kaedah syarak. Kalau kita belajar fiqah dengan cara fiqah, kalau akidah dengan cara akidah. Dia orang punya format begini kerana sesiapa yang kalau dia hanya membahaskan hukum syarak daripada kalimah-kalimah Arab yang datang daripada Quran ataupun hadis, tetapi mereka tak bahaskan mengikut lughah dan syarak, kaedah lughah macam mana, maksudnya bahasa Arab sebelum datang Quran, maksud dia macam mana, betul bila datang Islam, maksud dia macam mana. Siapa-siapa yang tak melihat dan memperhatikan perkara tersebut,
biasanya dia akan tersilap dalam membuat hukum. Pasal dia tak belajar, dia tak faham elok-elok apakah maksud yang ada mengikut kaedah bahasa yang asal dalam Arab, dan apakah maksud yang telah dipakai dalam agama Islam, dalam Quran, dalam hadis. Bahkan yang itu dah jadi istilah zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'in dan ulama-ulama soleh dulu. Apa yang maksud dipakai itu, kalau mereka terlepas pandang di situ, biasanya mereka akan silap buat hukum. Saya buat misal sekali lalu untuk yang kata boleh silap tu. Misalnya, kalau katalah ambil isu Wahabi sikit, apa? Bid'ah. Apa makna bid'ah ni? Dia tak dapat tidak mesti bahasa dan makna syarak. Bila orang yang mengabaikan pembahasan ni, apa yang maksud dikendaki, nanti itu yang macam-macam benda yang tak bid'ah pun dia kata bid'ah. Padahal syarak datang khususnya nak istilah bid'ah yang Rasulullah isyarat, wa kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah tu sesat, wa kullu dalalatin finnar, setiap sesat tu dalam api neraka. Jadi dia akan tersilap, yang mana tak sepatutnya dia disebahkan sebagai sesat dan masuk api neraka, dia kata sesat dan masuk api neraka. Khususnya kalau kita bulan Rejab ni lah, sebut pergi isu tu sikit. Kalau dulu rasanya sebelum masyhur isu-isu Wahabi ni, sebelum kita kata tsunami Wahabi ni masuk ke Malaysia ni, memang malah orang tua dulu kan puasa 3 bulan ni biasa. Rejab, Syaban, Ramadan memang kena puasa. Tak Rejab, Syaban tu kita duk ada ni lah bulan Rejab ni. Sikit kalau tanya orang tua dulu macam mana, oh puasa kuat tuan-tuan bulan Rejab ni. Rejab ni macam bulan Ramadan dah dari segi puasa tu. Tambah orang-orang kata dah lama-lama tak ada buat kerja apa, yang memang kaki ibadat, yang memang ke masjid, kaki beramal. Rejab ni macam bulan Ramadan dah puasa dia tu. Mai tsunami Wahabi ni dah ada bid'ah kata dia, bid'ah masuk neraka, tuan-tuan puasa sia-sia. Dapat apa? Dapat lapar dan dahaga, tak dapat apa-apa. Pasal apa? Nabi tak pernah ajar puasa bulan Rejab. Hadis doa gini doa. Pula tu hadis dia kata dia ni maudhu'. Dia memang tak mau puasa. Sikitlah nak sebut isu tu kan. Atas sebut ulama, kalau kita tak bahas panjang nak isi sebut bab hadis pun, insya-Allah kitab kita ni pun ada. Rasanya kalau kita insya-Allah kita jumpa bab ujung bab bab puasa nanti. Antara puasa yang sunat tu ialah puasa pada bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram ialah bulan-bulan haram perang. Memang tu ada hadis kuat. Hadis memang riwayat kuat. Memang jadi dasar dalam kitab-kitab fiqh kita. Antara waktu-waktu yang memang disunatkan untuk berpuasa ialah bulan Rejab. Pasal bulan Rejab ialah salah satu daripada bulan yang haram perang. Antaranya Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. 3 ni. Dan satu lagi bulan keempat ialah bulan Rejab. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, lepas tu Rejab. 3 betul-betul, 1 ganjil, 1 duk terasin. Jadi antara bulan yang memang sebulan sunat puasa ialah bulan Rejab. Kalau tak bahas panjang pun sebut gini, bid'ah ke puasa bulan Ramadan? Bulan Ramadan pula silap sebut. Bulan Rejab ada. Saja nak sebut tu nak menunjukkan kalau orang yang terlepas pandang ni, tu tambah pula ada orang yang terlepas pandang tu tak mengaji tu, dan dia pula dengar puak-puak yang duk bangkang duk kata bid'ah ni, dia datang ke hadis je. Kawan pula memang dah elok lah malas puasa. Kata dah elok lah tu, nasib baik aku tak puasa bulan Rejab, kata dia. Kalau tak jadi sesat masuk neraka. Amboi. Zaman kita lah ni tuan, zaman fitnah ilmu besar sangat. Besar sangat. Kaedah kita dalam syarak, kalau tak nak puasa pun kau punya pasal. Dari segi tak nak buat puasa sunat tu. Pasal puasa sunat, nama pun sunat, buat taklah, meninggalkannya taklah berdosa. Tetapi jangan dipelekeh, dipersenda, diperolok, dipermain, dan jangan dinafikan. Lebih-lebih lagi jangan dinafikan yang mana hukum sunat adalah sunat. Tu. Satu, kita tak nak puasa, mengakulah ya Allah. Kalau kata yang dengan Allah kan, dengan orang, aku ni bila nak boleh puasa macam hampa ni,
baguslah hamba puasa. Kita ni duduk kerja dunia tak ada nak puasa, tak ada nak puasa sunat Isnin Khamis, beri tak? Puasa selang sehari, beri tak? Macam puasa Nabi Daud, nak ambil bulan Rajab, apa beri tak? Duk kira isi perut ni. Ngakulah kita punya kelemahan. Jadi jangan dipelekeh, nak sebut jangan dipelekeh tu. Okey. Sikitlah bab tu nak cerita tentang setiap kitab biasanya dia akan bahas lughah dan istilah. Sikit juga kalau bab akidah yang kita pernah belajar. Kita baca Matan Jawaharah apa tu? Ayat-ayat tentang Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Apa makna istawa? Dia ada makna bahasa dan ada makna syarak. Kalau bubuh makna bahasa, makna duduk, makna lepak, makna berada, habis tuan bab akidah. Nak kata macam mana boleh silap tu? Kalau tuan-tuan pun tuan-tuan boleh bagi hurai dengan apa saya sebut ni tadi. Pasal apa? Pasal ada manusia yang hanya mengambil huraian daripada Quran dan hadis hanya berdasarkan bahasa semata-mata. Ini masalah dia. Yang ini antara salah satu sebab. Salah satu sebab ialah mereka hanya ambil huraian Al-Quran dan hadis, hanya translation word by word, hanya ambil terjemah bahasa saja tanpa dilihat apakah maksud dikendaki dengan bahasa tersebut. Apatah lagi maksud yang dikendaki dengan syarak. Sikitlah ke sana. Baik. Jadi di atas apa kita bicara ni, saum, siam maksudnya tahan. Tahan. Baik, wa syar'an, dan mana syarak? Jadi syar'an ni dengan mana mengikut kaedah fiqh, dan syar'an di sini mengikut fiqh Syafi'i. Pasal kita ni Malaysia ni masyhur disebut fiqh, kita pun baca Fathul Qorib, fiqh ni fiqh Syafi'i lah, mengikut disiplin, mengikut kaedah-kaedah Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih. Begitu juga mengikut dia. Baik, pada syarak masuk puasa macam ni, dia lah imsakun an muftirin. Puasa ialah menahan diri an muftir, daripada perkara yang membatalkan. Apa dia tu? Nanti jumpa insya-Allah. Macam mana pun ada yang sedia maklum, insya-Allah kita tengok apa dia isu yang zaman ni ada benda tu telah diselewengkan faham. InsyaAllah kita tengok sikit. Nak sebut kata muftir tu, mestilah tahan diri daripada benda membatalkan. Dan untuk puasa biniyatin makhsusatin, mesti dengan ada niat tertentu. Kerana kaedah fiqh kita dalam qawaid Imam Syafi'i, memang niat benda besar. Nisbah Rasulullah memang dia pernah sebut niat ialah benda besar. Dalam fiqh Syafi'i kita mengikut disiplin ilmu dalam qawaid Imam Syafi'i, dalam fiqh Syafi'iyah ni, setiap ibadat mesti ada niat, dan niat ni mesti dengan tentu, mesti ada spesifikasi dia. Dan kaedah kita dalam mazhab Syafi'i, berlafaz niat adalah sunat. Saja nak sebut disiplin tu. Pasal kita bahas fiqh dengan mazhab, mesti ada disiplin mazhab. Kalau kita tengok fiqh yang orang duk bahas dengan disiplin tak ada mazhab, disiplin tak betul ya. Dengan tak ada disiplin, antaranya tak mau pakai mazhab. Ni pening kan ni. Tu yang dia bid'ah tu. Nak sembahyang usolli bid'ah. Nak puasa nawaitu shaum Ramadan bid'ah. Dah ada bid'ah habis. Nampak kan? Saya nak sebut awal-awal lagi benda tu. Maksudnya kalau kita ngaji elok-elok, kita kata puak-puak ni sewil lah. Memang sewil lah. Baik. Jadi mesti nak puasa dengan niat. Dan kawan kita niat memang di hati. Cuma macam mana nak istilahnya kuatkan apa yang ada di hati, dan nak tunjukkan spesifikasi di hati itu dengan pastinya. Atas syarah ulama tu yang berikut kawan Imam Syafi'i, dia suruh kita lafazkan di mulut. Bahkan kalau kita lihat dari segi hidup seharian pun, kita ni apa-apa benda nak buat yang dah ada dalam hati, untuk tunjukkan benda tu sangat kuat, biasanya macam mana? Dia akan terkeluar di mulut, dia akan lafaz kan. Katalah masjid kita ni baru ni, pasang aircon bagus ni, buh pergi. Memang tak buh, saya tahu kita tak buh. Buh aircon bagus ni pasal surau ada aircon, dengan masjid tak ada aircon lah. Okey, beda ambil sini top up ke sana, habis silap sana ambil top up ke sini kan, ikut tak padan dengan saiz besarnya. Apa saya nak sebut ialah
Kenapa boleh keluar mulut itu dalam hati? Sedikit kita tengok orang yang ulama kata innal kalaman la fil fuadi wa inna ma ju'ila lisanu ala ma fil fuadi dalila. Ulama sebelum datang Quran, ulama orang Arab pun dah bercakap dengan benda ni. Kata dia apa? Sebenarnya kita ni nak bercakap di mulut ni adalah kandungan ni dalam hati. Innal kalama la fil fuad wa inna ma ju'ila ala ma fil fuadi ala lisani dalila. Hanya saja mulut kita ni dia sebagai pendalil, petunjuk untuk menunjukkan apa dalam hati. Jadi kalau katalah macam kita sebut bab itikaf tadi, macam mana nak menunjukkan kita ni duduk dalam masjid ni semata-mata itikaf? Atau yang ni ada aku duduk macam ni itikaf kerana Allah Taala. Nak ajar orang mau senang. Okey, tuan-tuan tak ingat lagi niat itikaf. Macam mana? Saja aku itikaf dalam masjid ni kerana Allah Taala. Kan senang nak ajar. Kalau geng-geng yang tak puas hati dengan style kita ni, tuan-tuan, dengan kaedah Syafi'i ni, kita apa? Bid'ah. Nabi tak pernah ajar, usali Nabi tak pernah ajar nawaitu. Memang Nabi tak pernah ajar. Kita bincang pun fake. Fake ni ialah benda yang ulama dapat faham berdasarkan daripada perkataan Nabi, perbuatan Nabi, daripada lafaz Quran, daripada fahaman Quran. Apa yang mereka dapat faham tu, itulah nama fake. Fake maksudnya fahamu, kefahaman. Jadi apa kefahaman mengikut kawan Syafi'i? Selesai. Jadi ayat-ayat dia kata Nabi tak pernah. Kerana kaedah mereka, bila Nabi tak pernah tu bid'ah. Itu yang dia bubuh kata apa ni sembahyang sesat, duk usali. Adakah sesat sampai masuk neraka? Kalau ikut atas sebut ulama, di mana sesatnya? Itu satu. Memang Nabi tak pernah sebut. Cuma adakah bila Rasulullah tak pernah sebut, maka kita menyebutnya menjadi haram dan berdosa? Popok macam tu jumpa tak nak. Kalau kita ajak berjumpa kelari depan ni, dia tak nak, dia tahu dia kalah. Kalau tuan-tuan tak ada orang lain pun, kalau tuan-tuan nak buat event, nak kelari-kelari tu, panggil saya. Saya memang gerak dengan orang ni lama. Sikitlah bab-bab tu. Macam mana pun nak sebut, mesti niat maksusah. Satu, kita diajar dengan nawaitu shauma qadin tu. Macam mana pun kena faham begini. Niat di hati. Yang sebut mulut tu atas ajaran dan kelancaran. Macam mana pun tu yang kena belajar. Kalau dah biasa dengan sebut mulut aja, tak dihadir di hati, tak hasil juga. Pasalnya nak bagi sah bukan di mulut, di hati. Satu, kita kena faham dari segi ibadat kita nak buat, mulut tu satu. Lepas tu fahamkan bahawasanya mulut tu supaya nak hadirkan dan datangkan kesengajaan kita. Ni aku nak puasa esok hari. Kalau masalah puasa Kalau contoh itikaf, aku dalam masjid ni itikaf ni. Tu. Kalau sebut memang dia sebut, baca memang dia baca. Satu, antara kebolehan dapatkan keupayaan ini adalah faham, reti. Jadi ada niat, itulah niat dalam hati tu. Mulut sebagai translator. Okey. Pula tu apatah lagi kalau saya sebut gini, saya ngaji dulu ada guru kata, memang niat dalam hati. Apatah lagi di atas konsep kita nak ajar pada anak. Macam mana nak ajar anak kita niat puasa? Kata abah-abah, macam mana nak niat? Niat dalam hati. Macam mana wah? Niatlah. Sampai kiamat kau tu tak tahu niat kan? Sikitlah ayat-ayat macam tu kan. Baik. Kemudian atas topik kita macam ni sikit. Yang nak bagi sah tu antaranya mesti tahan diri daripada benda batal dengan ada niat. Dan untuk niat ni, niat apa? Niat kesengajaan puasa tu. Baik. Satu, ada bahan-bahan dalam kitab-kitab fiqh kita, dia ada sebut gini, kalau katalah kita memang nak bangun sahur, sahur memang nak bangun, jadi niat nak bangun sahur ada, memang bersahur untuk puasa. Tapi masa kita bersahur tu, kita tak hadirkan di hati pun aku nak puasa esok hari. Jadi kita hanya bersahur sahur, makan sampai puasa
Kita tak ada kesengajaan di hati, aku nak puasa ni esok ni. Tak ada hak tu. Atas masyhur sebab ulama tak sah puasa tu. Pasal tu kan niat. Itu bukan niat puasa, itu niat sahur. Tu. Tu niat sahur. Satu dan niat tu mana? Niat tu kesengajaan. Menunjukkan memang kita tu bangun, kalau disebut bangun. Yang penting dalam hati kita tu adalah kesengajaan. Ni, aku ni esok ni, pasal bermula dengan terbit fajar, esok ni aku nak puasa Ramadan. Esok ni aku nak puasa Rejab. Esok nak puasa Isnin. Kesengajaan tu. Itulah niat. Itulah niat. Maksudnya dengan ada kehendak dan masuk ibadat. Ada benda-benda yang kita dah bahas dulu. Yang ni sekadar untuk lalukan saja sekali lagi masalah niat itulah. Baik. Macam mana pun kalau kita teruskan takrifan yang diberi untuk puasa tu, dia mesti tahan diri daripada benda membatal, mesti ada niat. Dan puasa ni bermula daripada, hendaklah puasa ni tahan diri jami'ah naharin, sepanjang nahar, siang hari. Yang siang ni bermula dengan kaedah kita Syafi'i terbit fajar, lepas tu hingga terbenam matahari, itulah siang. Pasal tak dikatakan siang dalam kaedah kita, dalam bab puasa, siang adalah dengan terbit fajar. Siang adalah dengan terbit fajar, malam adalah dengan terbenam matahari. Bahasa mudah fajar tak fajar apa tu? Tengok jadual. Tu bahasa mudah. Baik. Kemudian niat ni adalah daripada qabilin lisawmi, daripada seseorang yang memang ada keupayaan untuk puasa. Dia memang boleh puasa. Maksudnya dia memang ada taklifan puasa pada dia, barulah puasa sah. Jadi kalau orang yang tak ada taklifan puasa, walaupun dia niat puasa, tak sah puasa dia. Pasal dia tak diistilah sebagai qabilin lisawm. Orang yang tak ada keupayaan untuk puasa, antaranya kanak-kanak yang belum tamyiz, tak sah puasa dia. Walaupun kita tak pergi makan sekali, kawan naik pitam naik pijau mata, tahan lapar kan, biru bibir ada kadang nak latih dia mau puasa. Sah ke puasa dia? Budak tu tak lagi, tapi nak ajar lapar tu bagus je. Tapi rezeki sah tak ada sah. Pasal nak sah niat. Tapi kalau katalah dia dah sampai tahun 8 tahun 9 tahun, boleh dia ajar niat. Macam mana kita ajar semayang, boleh dia ajar sah ibadat. Sah ibadat. Jadi mesti puasa daripada orang yang sah puasa. Orang gila tak boleh pasal tak ada niat. Kalau orang kafir macam mana? Sah puasa? Tak sah juga. Pasal orang kafir dia dari segi sudut ibadat, dia dituntut sebenarnya untuk ibadat, tapi ibadat dia oleh kerana takkan sah melainkan dengan Islam, maka tak dituntut ibadat dia, disebabkan ada halangan untuk menyebabkan sahnya ibadat dia, itulah Islam, itulah kafir. Jadi takkan dituntut dia untuk buat ibadat melainkan setelah dia masuk Islam. Tapi disebabkan dituntut, tuntutnya ya. Atas sebab ulama, macam mana kita pernah belajar bab solat dulu, sama hukum yang telah dibahas oleh ulama. Apa dia? Kalau kita orang Islam disuruh semayang, yang ni pun orang Islam disuruh puasa. Orang kafir pun sebenarnya disuruh semayang dan disuruh puasa. Cuma dia tak boleh nak puasa dan semayang pasal ibadat dia tak sah melainkan dengan masuk Islam. Jadi tuntutan besar adalah dengan subuh dia masuk Islam. Jadi asal nak sebutnya ialah, adakah orang Islam, adakah orang bukan Islam juga dituntut untuk melaksanakan Islam? Jawab. Ya. Satu sikit bawa ke isu hudud nak. Adakah hudud ni untuk orang Islam aja atau untuk orang kafir dengan Islam sekali? Semua. Pasal ke Islam for all, ambil pergi bahasa tu. Islam ni kalau datang perintah Allah Ta'ala kata baik, dia bukan baik untuk orang Islam saja, dia baik untuk semua. Kalau dia kata buruk, mudarat bukan untuk orang Islam saja, bahkan mudarat untuk semua. Memang macam tu. Memang macam tu. Zina, takkan orang Islam je mudarat zina, orang kafir zina tak mudarat? Siapa ajar tu? Babi orang kafir makan mudarat, kita makan tak mudarat? Untuk mencuri elok lah. Kita tak elok mencuri, orang kafir pun kata tak elok mencuri weh.
Habis itu kalau kata kita kena potong tangan, dia memang potong tak? Kalau ikut kena. Satu dalam bab akidah bagi betul tu. Adakah orang kafir juga dituntut untuk ataupun dikenakan hukum hudud jika mereka melanggar hukum Islam? Dari segi jawab macam ni. Mengikut kaedah Islam dan mengikut kaedah akidah, kita wajib